Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sambung pada subtopik yang seterusnya dalam kitab Al-Ihatah بأهم مسائل الحيض والنفاس والاستحاضة. قال المصنف حفظه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. قال kata dia khatimatun. Jadi inilah subtopik yang terakhir insya-Allah taala. Khatimatun ay hadhihi khatimatun. Bermula ini ialah satu penutup. Fi masaila, pada masalah-masalah jar majrur, mutafarriqatin, sifat masailah yang terpisah-pisah ia masail ni, tata'allaqu, yang juga bersangkut paut ia masail tu. Tata'allaqu sifat kedua masailah yang bersangkut paut ia masail tu, bibabil haidhi, dengan bab haid. Ni kesimpulan ni subtopik yang terakhir. InsyaAllah ta'ala kita akan mengkhatamkan kitab ini pada esok malam, hari Jumaat malam Sabtu. Hari Jumaat malam Sabtu kita akan mengkhatamkan kitab ini lepas isyak di PTBR insyaAllah ta'ala. Cuma waktu tu macam biasalah, ada jamuan dulu apa semua, lebih kurang pukul 9 lebih 10 tu adalah live tu. Tengoklah kalau ada orang kita buat kat TBR surau tu, kalau tak ada orang buat kat sini je lah. Bukan ada orang mengaji pun kita ni. Qala al-musannif hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Nombor pertamanya, sabaqa, telah lalu ia oleh annahu, bahwasanya sya'an, idza taharatil haidu, apabila telah bersucilah fa'il oleh perempuan yang haid, qabla ghurubi syamsi, qabla zaraf zaman, ghurubi mudhafu ilaih, asy-syamsi mudhafu ilaih, sebelum terbenamnya matahari. Sebelum terbenam matahari mana maghrib lah. Lazimaha, wajiblah akan perempuan haid, an tusalli, takwil masdar jadi fa'il lazimah, oleh bahawa sembahyang ia perempuan, az-zuhra maf'ul bih, akan zuhur, ataf wal asra dan asar. Ni dia tak bagi tahulah detail lagi. Yang detail tu kita dah terang dalam izalatul iltibas. Jadi kalau kita mengaji izalatul iltibas dalam bab wajib qada sembahyang tu, turuwul mani' dan izalatul mani' yang 2 jam 40 lebih minit tu, yang kita hurai tu, itu saja tu, isu itu saja tu, tiba-tiba buat kesimpulan gini, nampak macam cacat lah, tapi sini kesimpulan saja. Dia nama pun khatimah. Jadi kita kata, tak semestinya kalau sebelum terbenam matahari, berhenti darah, terus wajib zuhur asar. Belum tentu lagi. Kalau kita belajar detail, belum tentu lagi. Tapi ni secara mudah-mudah cakapnya, wajib qada lah. Wa idza taharat qabla tulu'il fajri, dan apabila sucilah ia perempuan itu qabla zaraf zaman, tulu'i mudhafun ilaih, al-fajri mudhafun ilaih, sebelum daripada terbit fajar. Maknanya sebelum subuh lah. Bila dia suci sebelum subuh, maknanya sebelum subuh ni waktu isyak ada lagi, lepas tu baru masuk subuh, maka lazimahal maghribu wal isya'u, wajib akan perempuan itu oleh sembahyang maghrib, fa'il, ataf, wal isya'u dan isya'. Ni pun sama juga. Kita dah tengah detail dalam izalatul iltibas, bab turuwul mani' dan izalatul mani', kena pergi mengaji sana lebih detail. Ni lebih mudah-mudah cakap saja. Yang kebiasaannya wajib qada lah. Tapi kalau datang mani' yang lain selepas beratu, yang mana qadar tempoh masa yang tidak telus untuk maghrib dan isyak, ada perbahasannya yang tersendiri. Lianna waqtas salati thaniyata, lianna waqtas salati thaniyati, dan kerana bahawasanya waktu sembahyang yang kedua, waqta isim lianna, as-salati mudhafu ilaih, as-thaniyati sifat as-salati, kerana bahawasanya waktu sembahyang yang kedua, apa dia? Iaitu sembahyang asar dan sembahyang isyak, itu ju'ila waqtuha khabar lianna, dijadikan akan waktunya waktu sembahyang yang kedua tu lil ula, bagi yang pertama, fi hal,
pada yang pertama, ay lis-salatil ula, pada sembahyang yang pertama, fi halatil jam'i, pada ketika jamak. Li ajlil uzri, kerana semata-mata uzur. Maka fajaza ayyakuna waqtan lil ijabi bizawalil uzri. Ini sebab yang nak cari. Seperti mana sembahyang yang kedua, asar dengan isyak itu boleh disembayangkan pada waktu yang pertama. Pada waktu yang pertama. Dia panggil apa? Waktu uzur. Waktu uzur. Boleh tak? Boleh dengan sebab jamak takdim. Itu ketika safar. Maka begitu jugalah fajaza ayyakuna. Ayyakuna. Patut antakunna. Oh, ayyakuna waktu. Okey. Fajaza ayyakuna waktu salati thaniyah. Bukan. Fajaza, maka haruslah ayyakuna, takwil masdar fa'il jaza. Oleh bahawa adalah ia waktu salatil ula. Waktu sembahyang yang pertama tu, waqtan khabar yakun menjadi waktu lil ijabi bagi lil ijabi li ijabi salatil ula, bagi mewajibkan sembahyang yang pertama bizawalil uzri, dengan hilangnya oleh uzur. Jadi hilang uzur pada waktu kedua menyebabkan wajib juga sembahyang yang pertama, sembahyang zuhur dan sembahyang maghrib, kerana boleh jamak. Seperti mana boleh jamak sembahyang dari sudut musafir, dari sudut musafir boleh jamak waktu pertama, waktu kedua kepada waktu pertama, waktu asar kepada waktu zuhur, waktu isyak pada waktu maghrib. Begitu juga ketika zawalul uzur, ketika itu waktu darurah dia panggil, maka dia boleh, maka dia akan mewajibkan waktu pertama juga untuk sembahyang ketika sucinya, berlaku ketika waktu yang kedua. Berlaku ketika waktu yang kedua. Tu izalatul uzri, izalatul mani'. Tu kita dah bahas panjang lah. Fa in hadat, maka jikalau berhaidlah ia perempuan, ba'da dukhuli waqti salati, ba'da zaraf zaman, selepas masuk oleh waktu sembahyang as-sifat al-ula, yang pertama. Mana tu bayan? Minal zuhri, daripada zuhur, ataf, wal asri, dan asar, wal maghribi, ni turuwul mani' lah, datang mani'. Mana dia suci sebelum dia? Zuhur suci, pukul 12 suci, mari masuk zuhur, tiba-tiba haid. Waktu zuhur suci, mari waktu asar, tiba-tiba haid. Wal maghribi ataf, dan maghrib, waktu asar suci, tiba-tiba maghrib haid. Wal isya'i, dan isya', masuk waktu maghrib suci, tiba-tiba isya' haid. Maka hak macam ni lazimahas salatul ula qawlan wahidan. Wajib akan dia, akan perempuan tu, melazimi akan dia, akan perempuan tu, fa'il as-salatu, sifat al-ula, sembahyang yang pertama. Qawlan wahidan, pandangan yang satu. Apa pandangan yang satu? Yakni tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Tak payah jamak, tak payah mayang yang akan datang. Mana contoh kalau dia mari datang haid tu zuhur, maka tidak perlu untuk dia qada asar, tidak perlu. Tidak perlu untuk qada asar kerana waktu darurah. Waktu darurah yang berlaku itu hanya pada izalatul mani', bukan turuwul mani'. Gitu. Kita dah jawab dah dulu. Bimakna annaha, dengan makna bahawasanya al-mar'ah, perempuan tu isim anna khabar. Idza taharat, apabila suci ia perempuan, wajaba 'alaiha 'alal mar'ah, wajiblah atas perempuan itu fa'il qada'uha, qada'us salah, mengqada akan dia akan sembahyang, mengqada akan sembahyang, wajib qadalah. Mana kalau dia tak buat, pun sama juga, ni kena detailkan. Bab turul mani' kita kata tak semestinya bila dia suci sebelum zuhur contohnya, kemudian masuk zuhur dia pun haid, tiba-tiba kena qada. Tak mesti. Mesti kena dapat qadar yang tertentu yang kita sudah bahas, barulah dia wajib qada. Kalau tidak, tak wajib qada. Kemudian wahal yalzamu thaniyata wahal yalzamu thaniyatu wahal yalzamuha athaniyatu, adakah mewajibkan akan dia akan seorang perempuan itu oleh sembahyang yang kedua, iaitu sembahyang asar wajib tak? Ketika itu kan dia haid, dia mari datang waktu zuhur, wajib tak sembahyang kedua? Dia mari datang haid waktu maghrib, wajib tak qada nanti sembahyang isyak? Biidraki waqtil ula, dengan mendapati akan waktu yang pertama, idhafat masdar kepada maf'ul. Amla, ataupun tidak, ala riwayataini, hadza al-bahthu sabitun ala riwayataini, permula perbahasan ini sabit atas dua riwayat. Ada dua pandangan di sini. Tapi wal asahhu 'inda Syafi'iyyati
Bermula pandangan yang asah dalam madhab Syafi'i, khabar annaha bahwasanya athaniyah, sembahyang yang kedua tu la talzamuha, tidak mewajibkan ia sembahyang yang pertama akan dia kan betul tak? Betul tak? Akan dia akan perempuan tu tak wajib. Sebab tu kita kata tak betul kalau orang ngajar kata dia kalau mari haid hari zuhur dia nanti kena qada asar. Tidak betul. Ni ibarat yang jelas. Al-asah inda Syafi'iyah. Tu yang pertama kesimpulan berkaitan dengan haid. Kemudian wal asah habis. Yang keduanya aqallul haidi, bermula sekurang-kurang haid itu. Aqallu mubtada al-haidi mudhafun ilaih. Inda Syafi'iyyati, menurut mazhab Asy-Syafi'iyah, khabar yaumun wa lailatun, sehari dan semalam, kini ma'ruf. Wa idza irtafa'a damul haidi qabla yaumin wa lailatin, dan apabila terangkatlah fa'il oleh darah orang perempuan haid, terangkat makna hilang. Qabla yaumin wa lailatin, qabla dharaf zaman, yaumin mudhafu ilaih, wa lailatin ataf, sebelum sehari dan semalam, hilang. Fa innahu, maka sesungguhnya sya'an, la yakunu haidan, maka tidak adalah ia irtifa'u damil haid tu, hilangnya darah haid tu, haidan, tak jadi haid dah. Wala yajibu 'alaiha al-ghuslu, bukan fa inna dama, maka sesungguhnya darah itu, khabar la yakunu, tidak adalah ia darah tu haidan, tidak dikira haid sebab kurang sehari semalam. Maka wala yajibu 'alaiha 'alal mar'ati al-ghuslu, tidak wajiblah atas perempuan tu fa'il, mandi. Tak boleh mandi sebab tidak keluar darah haid. Yang ternyata darah tadi yang keluar tu fasad, istihadah, maka tidak perlu haid, tidak perlu mandi. Itu adalah kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, muka surat 2 baris muka surat 2 pula. Jilid kedua, muka surat 170. Yang ketiga, qala ashabuna, telah berkata oleh pandangan oleh para ashab Syafi'iyah, wa ghairuhum wa ghairu ashabina, dan selain daripada ashab Syafi'iyah, dia mengatakan a'dha'ul junubi wal haidi wan nufasa'i wa irquhum tahirun, bermula anggota orang junub ataf, dan perempuan haidi ataf, wan nufasa'i, dan anggota perempuan nifas, wa irquhum ataf a'dha', dan juga peluh mereka itu, peluh orang junub, peluh orang haid, peluh orang nifas, khabar tahirun, suci suci. Jadi boleh sentuh bini, boleh peluk bini ketika tidur tu. Boleh peluk bini, boleh buat apa saja kecuali bersetubuh. Wa hadza la khilafa fihi bainal ulama'i, ay wa hadzal madhkuru min kaunil a'dha'il junubi wal haidi wan nufasa'i wa irqihim tahiran. Begitu panjang. Main takdir begitu. Wa hadza, dan bermula ini kaunu a'dha'il junubi wal haidi wan nufasa'i wa irqihim tahiran, dan bermula ini keadaan anggota junub, anggota perempuan haid, perempuan nifas, peluh mereka itu suci, khabar la khilafa isim la li nafil jinsi fihi jar majrur ta'alluq suatu mahzuf, khabar la li nafil jinsi ay sabitun, la khilafa fihi ay la khilafa sabitun fihi ay fi hadha, bainal ulama'i, antara para ulama, noktah habis, tak ada khilaf. Wa naqala Ibnul Munziri, bahkan telah menukilah ia oleh fa'il Ibnul Munzir, maf'ul bih al-ijma'a, akan ijma' fihi ay fi hadha, pada ini mana? Ini tersebutlah, iaitu kaunu a'dha'i al-junubi wal haidi wan nufasa'i tahiran wa irqihim tahiran. Gitu. Selesai. Jadi tak ada masalah lah, sebab tu boleh kita duduk dengan dia, boleh makan bersama dan sebagainya. Tu disebut atas tu. Wa haka ashabuna, dan telah menghikayat, telah menceritalah fa'il oleh ashabuna, al-ashab asy-Syafi'iyah, ashabul wujuh, an Abi Yusuf, daripada Abi Yusuf radhiyallahu ta'ala anhu, anna badadal haidha najisun. Ada yang mengatakan, Abu Yusuf kata, annal badana, bahawasanya badan, al-badana isim anna, badan itu, badan al-haid, perempuan yang haid itu, khabar najisun, najis. Falau asabat ma'an, maka jikalau menimpalah ia, jikalau
Kalau asobat ni asal menimpa, tapi sini kita kata meletak lah. Meletakkan ia perempuan itu akan ma'an qalilan. Yang ni meletakkan anggota dia pada akan air yang sedikit. Ma'an maf'ulun bih qalilan sifat. Najasathu, niscaya menajiskan ia perempuan tu akan ma' qalilan. Bertahap tu. Ada sebagian pendapat yang kata begitu, tapi dia kata la adhunnuhu yasihhu anhu. Tidak menzan oleh aku, tidak bersangka oleh aku akan hadal qaul yasihhu, sah ia hadal qaul anhu, daripada Abi Yusuf. Aku tidak meyakini, bahkan tidak zan kata ini adalah pandangan Abu Yusuf. Fa in sahha, maka jikalau sahih ia hadal qaul daripada Abi Yusuf, fahuwa mahjujun bil ijma'i. Maka bermula dia hadal qaul mahjujun. Mahjujun ni makna alaihi bil hujjah. Ghalabahu bil hujjah. Mahjuj ni asal pada fi'il hajja. Hajja bukan haji saja. Hajja dengan makna ghalabahu bil hujjah. Dikalahkan dia tu dengan hujjah. Dikalahkan bil ijma'i, dengan ijma' ulama. Jangkau. Tak betul lah. Dengan ijma' satu. Ataf. Dengan hadis Nabi pula. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan hadis, dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haidatuki, bermula haid engkau, laisat. Ni dia kata pada Sayyidatina Aisyah dulu tu. Sayyidatina Aisyah dulu tu dia suruh ambil barang tu, maka Sayyidatina Aisyah kata, aku ni sedang haid. Maka Nabi SAW kata, haid tu bukannya di tangan kamu. Dia suruh ambil benda sesuatu kan. Itu. Haidatuki, bermula haid engkau itu, khabar. Laisat, bukanlah ia haid engkau, fi yadiki, pada tangan engkau. Tu hadis yang jelas. Ataf lagi, wa qawlihi, dan hadis yang kedua. Dan perkataan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muslima la yanjusu, bahawa sesungguhnya orang Islam itu khabar, tidak najis. Orang Islam tu sendiri tidak najis secara mutlak, tanpa qaid. Haid ke, nifah ke, junub ke, tak junub ke, semua tidak najis. Rawahuma rawah hadhanil hadithan, hadzaini hadithaini, telah meriwayat akan dua hadis ini oleh fa'il al-Bukhari, oleh Imam Bukhari, Ataf wa Muslimun, dan Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulu isim kana, Allahi mudhafu ilaih, sallallahu alaihi wasallam, yashrabu, telah minum ia Nabi SAW, min su'ri Aisyata, daripada bekah minuman Sayyidatina Aisyah, wahia, hal keadaan, jumlah tu hal, waw tu hal, sahib hal ya Aisyah. Hal keadaan bermula dia Aisyah, mubtada, khabar, haidun, berhaid dia makan bekah Aisyah. Wa yada'u fahu, dan meletakkan ia Nabi, maf'ul bih, akan mulut Nabi, ala mawdi'in, atas tempat, fiha, padanya, pada su'ri Aisyah tu, pada bekah Aisyah minum tu. Jadi Aisyah minum satu benda, satu air lah, minum air. Gelas yang sama, Nabi SAW minum, letak pula mulut Nabi SAW di mulut yang Sayyidatina Aisyah letak. Tu Wa kanat taghtasilu, wa kanat, dan adalah ia Sayyidatina Aisyah, khabar, taghsilu, membasuh ia Aisyah, ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akan rambut, akan kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahia hal keadaan bermula dia Aisyah itu haidun, berhaid. Jadi Sayyidatina Aisyah ni ma'ruf dengan hadis-hadis yang berkhidmat pada Nabi SAW. Gunting rambut, gunting pula. Gunting sikat rambut Nabi SAW lah, basuh rambut Nabi SAW lah, duduk di atas riba lah, sambil Nabi SAW baca Quran. Duduk kat atas riba isteri dia, Sayyidatina Aisyah. Suruh sikat lah, minyakkan rambut Sayyidina Nabi SAW. Jadi itu khidmat isteri dia, iaitu Sayyidina Aisyah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih terkenal. Jadi pakat beramal lah esok ada betul lelaki tu, begitulah. Ini buat relax kawan tu nak pergi kerja. Yang keempat, ittafaqa ashabus syafi'iyyati, telah bersepakatlah fa'il oleh ashabus syafi'iyyah. Ya, suami ni dia tak harap untuk khidmat, tapi pandai-pandailah isteri tu untuk khidmat. Dia nak minta pun segan kan, minta kan jadi apa pula kan. Pandai-pandailah tu isteri tu pun. Jangan buat bodoh gitu. Ittafaqa ashabus syafi'iyyati, telah bersepakatlah fa'il oleh ashab asy-syafi'iyyah. Ashabu fa'il asy-syafi'iyyati mudhafu ilaih.
telah bersepakatlah ala annal mar'ata bahwasanya atas bahwasanya seorang perempuan, al-mar'ata isim anna. Jumlah tu khabar. Lau ada khalat jikalau memasukkan ia perempuan fi farjiha pada farahnya farah perempuan. Damal haidi. Okey, betul-betul. Jikalau memasukkan ia perempuan pada farahnya farah perempuan tu maf'ulun bih damal haidi. Dia haid. Kemudian dia masuk injek balik darah haid ke dalam farah. Au adkhala ar-rajulu atau memasukkan ia oleh seorang lelaki fi duburihi di dalam duburnya dubur lelaki itu au qubulihi ataupun di kuburnya kubur lelaki iaitu zakar. Al-maniyya maf'ulun bih akan air mani. Wa kharaja dan kemudian lepas tu keluarlah oleh kedua-duanya iaitu haid dengan mani fala ghusla maka tak wajib mandi ai fala ghusla sabitun ai fala ghusla wajibun alaihima tidak ada jenis mandi yang wajib atas keduanya tak wajib mandi semula. Dia contoh kalau dia haid dia kumpul darah dia pun mandi lah, dia pun injek balik darah haid masuk kemudian keluar semula maka tidak wajib mandi. Begitu. Naqalahul qadi telah menukilkan akan hadzal bahtha akan perbahasan ini oleh fa'il al-qadi Abu Tayyib oleh qadi Abu Tayyib wa ghairu qadi Abu Tayyib. Ya ada tiga qadi. Qadi Abu Tayyib, qadi Abu Hamid, qadi Husain. Bila sebut qadi saja tanpa ada nama qadi Husain. Kalau nak sebut qadi Abu Tayyib, qadi Abu Hamid kena sebut nama. Begitu Yang kelima, lau syaribat ad-dawaan. Jikalau meminumlah ia oleh seorang perempuan, maf'ulun bih, akan ubat lil haidi, untuk haid. Mana? Dia nak pelancarkan haid dia. Dia sekarang ni suci. Nak pelancarkan haid dia. Fahadat, kemudian haid ia. Atah pada syaribat. Lepas minum tu, haid ia perempuan tu. Maka jawabnya, lam yalzamha al-qada'u. Tidak mewajibkan, tidak melazimi akan dia, akan perempuan tu, fa'il al-qada'u ay qada'us salah. Tidak wajib qada sembahyang. Adapun qada puasa wajib lah. Wa kadza dan begitu juga lau syaribat. Jikalau minum ia perempuan itu maf'ulun bih dawaan akan ubat. Litulqiyal janina untuk menggugurkan ia perempuan maf'ulun bih akan janin. Dia minum ubat yang menggugurkan janin. Fa'alqathu atah pada syaribat. Kemudian fa'alqathu menggugurlah ia perempuan itu dia akan janin. Alqa yulqi. Maka kemudian menggugurkanlah ia perempuan tu akan janin tu. Wa nafisat. Kemudian bernifak ia perempuan tu. Maka lam yalzamha qada'u salawati muddatin nifasi. Maka tidak wajib akan perempuan itu fa'il qada sembahyang dalam tempoh nifas. Salawati muddati ay salawatin fi muddati. Idhafat dengan makna fi. Idhafat dengan makna fi. Semayang dalam tempoh nifas tak wajib qada ala sahih ay in jaraina ala al-qawl as-sahih. Jikalau kita berpandangan atas pandangan yang sahih minal wajhaini daripada dua pandangan al-ashab. Noktah tu pandangan pertama. Wal wajhu tsani dan bermula pandangan yang kedua. Khabar hakahu telah mencerita akan al-wajh tsani fa'il oleh Imam Al-Baghawi. Ada kitabnya At-Tahdzib. Wal Mutawalli al-Imam Mutawalli. Wa ghairuhuma dan selain daripada Al-Baghawi dengan Al-Mutawalli. Annaha bahwasanya perempuan tu lau syaribat jikalau minumlah ia perempuan dawaan maf'ulun bih akan ubat liyasqutal janinu supaya gugur oleh janin fa'il mayitan hal keadaan mati hal keadaan janin tu mati fa asqatathu mayitan kemudian menggugurkan ia perempuan akan janin itu dalam keadaan mati. Mayitan tu hal bagi mayitan tu hal bagi janin dan hal bagi wajib 'alaiha. Jadi kalau dia itu menggugurkan janin dan janin itu mati, kemudian gugur dalam keadaan mati, wajib 'alaiha qada'u salawati ayyamin nifasi. Maka wajiblah atas perempuan itu mengqada sembahyang hari-hari nifas. Salawati ayyami idhafat salawat kepada ayyam idhafat makna fi. Iaitu sembahyang dalam tempoh hari-hari nifas. Li'annaha kana bahwasanya perempuan itu khabar asiyatun bermaksiat ia. Jadi bermaksiat ketika dia maksiat tidak gugur sembahyang seperti mana rukhsah
Rukhsah kalau dia safar dengan maksiat tak gugur, tidak diberikan rukhsah pada dia. Wal asahhu huwal awwalu ay wal qaulul asahhu, tapi bermula pandangan yang asah, dhamiru faslin huwa ialah khabar al awwalu ay al qaulul awwal, dengan mana tak wajib qada. Lianna suqutal qada'i, kerana bahawasanya gugurnya qada sembahyang itu minal haidi wan nufasai, daripada perempuan yang haid atau dan juga perempuan yang nifas itu, khabar lianna azimatun, adalah satu benda azimah, bukannya rukhsah. Kalau rukhsah boleh gugur lah. Kalau rukhsah, kita kata qada perempuan haid dengan nifas terhadap sembahyang ni rukhsah, maka tak akan dapat rukhsah lah, sebab itu maksiat. Itu maksiat menggugurkan jari itu. Jadi menggugurkan jari maksiat. Maksiat tidak akan dapat rukhsah. Jadi bila tidak mendapat rukhsah, maka kena qada lah. Gitu. Tapi sekarang ni qada sembahyang ataupun gugurnya qada sembahyang, tak payah qada sembahyang ni satu azimah, bukan rukhsah. Tu bezanya. Kalau rukhsah, maka dia tidak boleh untuk tidak qada sembahyang, wajib qada sembahyang kerana dia rukhsah. Dan sekarang ni perbuatan tu perbuatan maksiat. Iaitu menggugurkan janin. Jadi rukhsah terangkat. Jadi dia kata gugurnya qada daripada perempuan haid dan nifas tu bukan rukhsah tapi azimah. Azimah tu lawan rukhsah lah. Azimah ni yang biasa ni, diberati ni. Yang kita diberatkan dengan sesuatu yang macam biasa, normal. Semayang waktu semayang zuhur 4 rakaat azimah. Kalau semayang 2 rakaat rukhsah. Semayang zuhur pada waktu asar rukhsah. Semayang zuhur pada waktunya azimah. Begitu. Qala Ar-Rafi'i, telah berkata oleh Imam Ar-Rafi'i, fa'il. Fal hasilu, maka bermula kesimpulannya, mubtada. Illa anna, jumlah tu khabar hasil. Anna man tu isim anna. Bahwasanya orang lam yu'mar bitarki, orang yang tidak disuruhkan akan man. Dhamir mustatir huwa, naik fa'il, kembali kepada man. Tidak disuruhkan akan orang itu bitarki, dengan meninggalkan sesuatu, la yastahilu, tidak mustahillah oleh fa'il ayyumara, bahawa disuruhkan akan man tu bil qada'i, dengan qada. Dia kata apa? Dia kata seseorang yang tidak disuruhkan untuk tinggal sembahyang, sini tinggal sembahyang lah, maka tidak mustahil untuk disuruhkan dia tu dengan qada. Tidak mustahil untuk dia disuruhkan dia tu dengan qada. Beza dengan illal haidha wan nufasa, melainkan orang haid, perempuan haid dan nifas. Fis saumi, dalam puasa. Fa innahuma, maka sesungguh kedua-duanya, perempuan haid dan nifas, yu'marani, disuruh kedua-duanya, bitarkis saum, dengan meninggalkan puasa, wa biqada'ihi, dan dengan mengqada akan puasa. Beza. Tadi orang yang tidak disuruhkan untuk meninggalkan. Kalau sini meninggalkan puasa lah. Kalau wakil kita nak bagi apa? Nak bagi contoh, nak bagi balance contoh tu. Seseorang yang tidak disuruhkan untuk tinggal, tidak mustahil bahawa seseorang itu disuruh untuk qada. Maknanya contoh sekarang ni lelaki. Lelaki ni tinggal. Lelaki ni tinggal mana tadi? Dia kata man lam yu'mar bitarki, orang yang tidak disuruhkan tinggal. Okey, betul lah. Contoh lelaki, dia ni orang yang tidak boleh tinggal puasa sebab tidak ada uzur, tidak musafir, tidak ada haid. Okey, dia pun tinggal puasa. Sedangkan tidak disuruh kepada dia tu untuk tinggal puasa. Man lam yu'mar bitarki, orang yang tidak disuruhkan untuk tinggal puasa, la yastahilu ayyumara bil qada, dan tidak mustahil dia itu akan disuruh untuk qada. Maka orang lelaki yang tidak ada uzur, maka kena qada, tu tidak mustahil. Tapi sekarang ni pelik ni, orang perempuan haid dengan perempuan nifas disuruh oleh syarak untuk tinggal dan disuruh oleh syarak untuk qada. Gitu ya. Wa huwa, dan bermula dia puasa itulah kharijul khabar, keluar ia anil qiyasi, daripada qiyas, iaitu qiyas yang kaedah tadi. Man lam yu'mar bitarki la yastahilu ayyumara bil qada. La yastahilu tu khabar anna. Habis. Lin nasi, sebab apa keluar daripada qiyas? Lin nasi, kerana ada nas syarak yang mengatakan wajib qada, terpaksalah keluar daripada qiyas. Wallahu a'lam, bermula Allah itulah yang maha mengetahui. Yang keenam,
Hakal Khurasaniyuna, telah menghikayat, telah menceritalah oleh ulama-ulama Khurasan. Maf'ulun bih, qawlan, akan satu pandangan, sifat qadiman, yang qadim, lisyafi'i, pada Imam Syafi'i, bagi Imam Syafi'i. Annahu, bahwasanya sya'an, yajuzu lil haidi, haruslah bagi perempuan yang haid, fa'il qiraatul Qur'ani, membaca akan Al-Quran. Qiraatu fa'il, Al-Qur'ani mudhafun ilaih, qiraatul Quran idhafat masdar kepada maf'ul. Okey. Harus. Ada ulama Khurasan mengatakan, ada qaul qadim mazhab Syafi'i, qaul qadim Imam Syafi'i yang mengatakan harus perempuan haid baca Quran. Wa aslu hadzal qawli, dan bermula asal pandangan ini, aslu mubtada, hadza mudhafu ilaih, al-qawli badal bagi hadza. Anna aba, jumlah tu khabar aslu, bahwasanya Aba Thawrin, Aba Thawr rahimahullahu qala, telah berkata ia Abu Thawr, qala tu khabar anna, qala tu maqul qalbi qala. Qala Abu Abdillah, telah berkata Abu Abdillah, yajuzu tu maqulul qaul bagi qala yang kedua. Haruslah ia lil haidi, bagi perempuan haid, fa'il qiraatul Qur'ani, membaca akan Al-Quran. Fakhtalafu fi Abdillah, maka berlaku khilaflah perselisihan pandangan ulama fi Abi Abdillah, pada status Abu Abdillah punya ucapan. Jadi ada sebahagian ulama mengatakan bahawasanya ada qaul qadim Imam Syafi'i mengatakan harus perempuan haid baca Quran. Kemudian dinukilkan pula asal kata ini ialah perkataan Abu Thawr rahimahullah ta'ala, yang nukil daripada Abu Abdillah yang mengatakan begitu. Jadi berlaku khilaf ulama pada perkataan Abu Abdillah ni. Pada perkataan Abu Abdillah ni. Tapi pandangan mu'tamad mazhab Syafi'inya tak boleh. Tu pandangan jadilah. Ni pandangan qadim saja. Faqala ba'dul ashabi, maka telah berkatalah oleh sebahagian al-ashab Syafi'iyah, arada bihi ay bihadzal qaul Malikan. Telah berkehendak ia Abu Abdillah. Jadi fakhtalafu fi Abi Abdillah. Berlaku perselisihan pandangan ulama pada Abu Abdillah. Ucapan Abu Abdillah ni untuk siapa sebenarnya? Maka sebagian ashab kata, berkehendak ia Abu Abdillah bihi, dengan dia bihadzal qaul Malikan, akan Imam Malik. Imam Malik cakap gini, walaysa lisyafi'i, dan bukan hadzal qaul tu lisyafi'i, ay sabitan, sabit ia bagi Imam Syafi'i. Bukan. Qaulun tu isim laysa muakhar. Walaysa lisyafi'i qaulun, dan tidak adalah bagi Imam Syafi'i satu qaul bil jawazi, dengan keharusan itu. Tak ada. Tak ada. Wakhtaru Imamul Haramain wal Ghazali fil Basit, dan telah memilih akan hadzal qaul. Qaul apa dia? Qaul yang kata tidak ada sandaran pada Imam Syafi'i yang kata harus baca Quran tu, oleh fa'il Imamul Haramain. Imam Haramain cakap gitu, wal Ghazali, dan Imam Ghazali cakap gitu. Imam Ghazali cakap dalam fil Basiti, dalam kitab Al-Basit, kitab yang panjang lah, yang memukhtasarkan, yang meringkaskan kitab Imamul Haramain, iaitu Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Diringkaskan jadi Al-Basit, kemudian diringkaskan lagi jadi Al-Wasit, kemudian diringkaskan lagi jadi Al-Wajiz, kemudian diringkaskan lagi jadi Al-Khulasah. 4 kitab Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, masing-masing ada syarahnya. Dan yang syarah Al-Aziz tu, iaitu Imam Ar-Rafi'i, mensyarahkan kitab Al-Wajiz Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kitab Al-Aziz ada syarah 2 kali pula, Syarhul Kabir, Syarhul Saghir. Syarhul Kabir diringkaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin. Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin diringkaskan pula oleh Imam Ibnu Muqri jadi Ar-Rawdut Talib. Ar-Rawdut Talib disyarahkan pula oleh Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, namanya Al-Asnal Matalib, syarah Rawdut Talib. Begitu. Kemudian dia kata, waqala jumhurul khurasaniyyin, dan telah berkata oleh majoriti ulama Khurasan, arada bihi Syafi'iyya, berkehendaklah ia oleh Abu Abdillah bihi ay bihadzal qaul bi jawazi qiraatil Quran lil haid tu. Asy-Syafi'iyya, berkehendak ia itu adalah Imam Syafi'i itu sendiri ya, kata jumhur Khurasan, bukan yang Imam Malik. Wa ja'aluhu, dan menjadi oleh mereka itu ulama jumhur akan hadzal qaul qaulan qadiman, maf'ul bih kedua, akan qaul yang qadiman, sifat yang qaul qadim Imam Syafi'i. Qala Syekh, jadi khilaf lah, ini qaul qadim Imam Syafi'i ke ataupun pandangan Imam Malik. Qala Syekh Abu Muhammad, telah berkata oleh Syekh Abu Muhammad, wajadtu Aba Thawrin jama'ahuma fi mawdi'in,
telah mendapati oleh aku akan Aba Thawrin, akan pandangan Abu Thawrin yang menghimpunkan ia Abu Thawr akan kedua-dua pandangan ini. Yang kata Imam Syafi'i pun ya, Imam Maliki pun ada. Imam Malik pun ada. Fi mawdi'in, pada satu tempat. Faqala, maka berkatalah ia Abu Thawr. Dia kata qala Abu Abdullah wa Malikin. Oh, bukan. Jama'ah huma ni, mana huma ni kena pada Malik dan Abdullah. Iaitu Abu Abdullah tu lah. Dia kata begini. Faqala Abu Thawrin. Abu Thawrin berkata begini. Qala Abu Abdullah wa Malikun. Jelas. Telah berkata oleh Abu Abdullah dan Malik. Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Tu kata Syekh Abu Muhammad. Tak apalah tu khilaf tu. Asalkan pandangan muktamadnya ialah mazhab Syafi'i tidak boleh perempuan baca Quran. Kecuali mazhab Maliki. Tu pun dengan syarat masih keluar darah. Kalau sudah berhenti darah, mazhab Maliki pun tak boleh. Mazhab Syafi'i pun tak boleh. Kena wajib mandi dulu. Qala al-Imam an-Nawawi, yang ketujuh. Qala al-Imam an-Nawawi. Telah berkata oleh Imam an-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi kata apa? Wa ammal istimta'u bi nafsis surrati war rukbati. Dan adapun bermula mengambil kesedapan. Al-istimta'u mubtada. Mengambil kesedapan, bersentuhan kulit. Bi nafsis surrati, dengan diri pusat tu sendiri. Duk getar pusat dia. War rukbati ataf, dan juga getar dia punya lutut dia. Wa ma hadzahuma, dan barang yang mengelilingi ia akan keduanya, yang pusat dan lutut tu. Wa ma hadza, barang yang mengelilingi ia barang akan keduanya, maf'ulun bih akan surah wa rukbah. Falam ara fihi nassan lil ashabina, maka tidak sama sekali melihat oleh aku Imam Nawawi, fihi ay fi hadzal bahthi, pada perbahasan istimta' ini, nassan maf'ulun bih akan satu nas, iaitu satu perkataan pendapat li ashabina, bagi ashab kita Asy-Syafi'iyah. Tak benar. Tapi bila tak benar, wal mukhtaru, dan bermula pandangan yang dipilihnya, khabar al-jazmu, ialah jazam, yakin, bijawazihi, bijawalil istimta', dengan harusnya mengambil kesedapan pada diri pusat dengan diri lutut. Bukan antara dia. Yang haramnya antara pusat dan lutut. Lutut tu sendiri dan pusat tu sendiri harus. Kenapa harus? Li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Kerana keumuman perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikaha, buatlah oleh engkau akan setiap sesuatu, kulla maf'ulun bih syai'in mudhaf ilaih, illa nikaha istithna, melainkan nikah iaitu al-jima'u. Jadi dalam pandangan mazhab Syafi'i dalam bab istimta' ni ada tiga kita dah sebut dulu. Al-istimta' bainas surah war rukbah itu adalah haram. Itu pandangan mu'tamad. Pandangan kedua tidak haram, bahkan bersetubuh saja yang haram. Pandangan ketiga ada tafsil. Kalau dia warak, boleh jaga diri, tidak haram, pegang situ. Kalau tidak boleh jaga diri, tidak warak, sehingga menyebabkan boleh bersetubuh, hukumnya haram. Begitu. Itulah kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Qala, yang ke-8. Qala ashabuna, telah berkata oleh ashab kita Asy-Syafi'iyah. Wa tathbutul istihadatu bi marratin wahidatin bila khilafin, dan sabitlah fa'il oleh istihadah itu dengan sekali tanpa khilaf. Mana sekali je? Nak kata dia tu darah istihadah perlu tak berulang kali? Tak perlu. Sekali mari istihadah selesai, dia panggil istihadah dah. Tak perlu 2-3 kali mari. Li'annaha, kana bahwasanya istihadah khabar illatun, ialah illah muzminatun. Muzminatun ni makna, muzminatun dengan mana? Aqama biha zamanan. Aqama biha zamanan. Mana ada pada waktu yang tertentu. Jadi dia illah, penyakit yang ada waktunya. Idza waqa'at damat. Apabila berlakulah ia istihadah tu, damat, maka senantiasalah ia istihadah. Mana sentiasalah keluar. Kalau berlaku tu, dia akan ada. Dia akan ada. Jadi tak perlulah berulang-ulang kali kerana ada pengalaman keluar 2 kali ke 3 kali baru dipanggil istihadah, tak payah. Wala yaji'u fiha ay fiha fi istihadah ni, tidak datanglah padanya pada istihadah ni fa'il al-khilaful ma'rufu, perbezaan pandangan ulama yang ma'ruf, yang diketahui, fi thubutil adati, pada mensabitkan adat, fi qadril haidi, pada qadar haid, bi marratin wahidatin, dengan qadar sekali. Tidak datang pada bab istihadah ini khilaf yang ma'ruf. Khilaf tidak datang pada bab istihadah ni oleh khilaf yang ma'ruf pada pensabitan adat pada qadar haid dengan sekali. Beza dengan bab haid. Bab haid
Bab haid kalau contoh mari istihadah. Mari istihadah. Maka ada yang istihadah, ada yang haid. Keluar lebih 15 hari. Maka ada dalam tempoh 15 hari lebih tu, ada haid, ada istihadah. Maka dia ni dikira sebagai haid ni, mu'tadah ni bila? Dengan kait sekali saja. Sekali saja pernah datang haid, dia panggil mu'tadah dah. Tu pun khilaf ulama. Ada yang kata sekali, ada yang kata 2 kali, ada yang kata 3 kali. Pandangan mu'tamad sekali. Khilaf yang ma'ruf tu tak berlaku pada istihadah. Tidak berlaku pada istihadah. Wal asahu dan bermula pandangan yang asah thubutuhu thubutul haid. Sabitnya oleh haid itu biha ai bimarratin wahidah, dengan sekali saja. Menurut pandangan asah, sabit haid itu dengan sekali. Dengan makna kalau mari istihadah, dia dah pernah mari sebelum ni walaupun sekali haid, maka istihadah ni dikira mu'tadah dah, kena kembali kepada haid sebelumnya. Tapi atas pandangan kedua yang kalau kata 2 kali baru dikira haid, maka bila datang sekali haid, bulan kedua datang istihadah, maka dia seperti mubtada'ah, orang yang tidak pernah datang haid. Dia punya hukum dia. Tu Intaha, selesai, habis. Yang ke-9, wa idza tatahharatil mustahadatu, apabila sucilah ia oleh perempuan mustahadah, taharatayil hadathi wan najisi, akan sebagai suci hadas dan najis. Alal wajhil masyruti. Apabila seorang perempuan itu suci, seorang perempuan istihadah itu suci, akan sebagai suci daripada hadas dan najis. Alal wajhil masyruti, atas wajah, atas pandangan ataupun atas cara yang disyaratkan. Gini. Bersuci. Bersuci. Mana? Bila seorang perempuan istihadah bersuci, mengambil wuduk contohnya, akan sebagai suci hadas dan najis. Jadi orang yang senantiasa keluar hadas, orang yang senantiasa keluar najis, dia suci cara begitu. Mana kena ada ihtiyat dan sebagainya, kena sumbat kapal. Alal wajhil masyruti, atas wajah, atas jalan yang disyaratkan akan dia akan wajah. Iaitu kena basuh farah, kena sumbat kapal, kena pakai model, kemudian wuduk cepat, kemudian sembahyang cepat. Wasallat dan semayang ia perempuan tu ataf pada taharat, fala i'adata 'alaiha, ay fala i'adata thabitatun 'alaiha 'alal mustahadah. Tidak ada sama sekali ulang baginya, sabit baginya bagi perempuan istihadah. Tidak perlu lagi mengulang semula sembahyang, sah sembahyang dia. Wa kadza kullu man alhaqnahu biha, dan begitu jugalah ay wa kadza adami i'adatin 'alaiha, ataupun wa kadza adami i'adatis salah, itu kullu man, setiap orang, alhaqnahu, yang telah mengaitkan oleh kami, akan man biha, dengan perempuan mustahadah. Siapa yang kita kaitkan tu sama dengan mustahadah? Bayan min salisil bauli, orang yang ada penyakit kecil dedah, wal madhi, ataf kepada bauli, dan juga ada keluar madhi berterusan, waman bihi hadathun daimun, dan orang yang padanya pada orang itu hadathun daim. Hadathun tu mubtada muakhar, daimun sifat, bihi jar majrur, ta'alluq suatu mahzuf, khabar muqaddam, jumlah tu silah man. Wa jurhun sa'ilun, dan luka yang senantiasa mengalir, menyebabkan kalau semayang tidak sah, jadi dia kena lap dan sebagainya. Samalah macam tu, sah semayang asalkan dia kena lap dulu, kena sumbat kalau yang perlu sumbat, kemudian cepat-cepat berwudu, kemudian cepat-cepat sembahyang, melainkan ada maslahah sembahyang, maka barulah sah sembahyang dia, tidak perlu qada semula. Wa nahwuhum, dan selain mereka itu, wa nahwihim, ataf kepada salis, dan selain daripada mereka itu al-madhkurina, la i'adata alaihim, tidak ada sama sekali jenis ulang, yakni ulang sembahyang, thabitatun, khabar la linafil jinsi, sabit ia, alaihim, atas mereka itu al-madhkurin, yang tersebut itu. Habis. Tu poin nombor 9. Nombor 10. Idza irtakabatil mar'atul haidu, apabila telah membuatlah ia oleh fa'il perempuan sifat yang haid itu, minal muharramati, membuat daripada perkara-perkara yang diharamkan, itu jar majrur. Ataf al-madhkurati, yang disebutkan akan ia akan perkara-perkara yang diharam tu. Yang disebut tu dia buat. Jawabnya athimat, dosa ia perempuan tu. Wa ta'azzara, dan kena ta'zir ia perempuan tu. Ta'zir oleh pemerintah lah, oleh qadhi, kena bayar sekian-sekian sepatutnya lah.
Wa 'alaiha taubatu, dan atas perempuan itu taubat, mesti dia tu bertaubat kepada Allah. Wala kaffarata 'alaiha, dan tidak ada sama sekali jenis kafarah sabitatun. Yang sabit ia kafarah 'alaiha 'alal mar'atil haid, atas perempuan yang berhaid. Tidak ada kafarah lah. Kenapa tidak ada kafarah? Li'annal asla al-bara'atu. Ini kaedah. Kerana bahawasanya asal itu khabar. Al-bara'atu ay bara'atu zimmah. Asalnya ialah bara'atu zimmah, kosong zimmah, kosong tanggungan diri tu. Tak ada apa-apa fidyah, tidak ada apa-apa kafarah. Maka dalam bab perempuan haid melakukan perkara haram juga tidak ada apa-apa kafarah. Itu atas pandangan yang sah. Kerana asalnya tidak ada tanggungan kafarah. Al-bara'ah, suci. Suci murni. Tidak ada apa, kosong. Bebas. Bara'ah. Jadi yang dia kenanya ta'zir lah daripada pemerintah kalau ada. Dan dia wajib bertaubat, dan dia berdosa lah kerana wajib, sebab tu wajib bertaubat kerana dia berdosa. Okey. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, hafizahullahu subhanahu wa ta'ala, qad asfartu. Hak ni perkataan Syekh Nuruddin. Dia nak kata bahawasanya perempuan-perempuan ni menurut mazhab Syafi'i mari darah ghalibnya 7 hari dah hari. Sebanyak-banyak darah haid 15 hari 15 malam. Maka dia nak bagi tahu kata dia pernah berjumpa dengan perempuan Malaysia ni yang kebanyakan yang begitu. Ghalib haidnya 7-8 hari. Tak akan lebih 12 tahun haidnya 12-13 tahun, tak lebih daripada 15 hari. Maka betul lah apa yang diistiqra'kan oleh mazhab Syafi'i. Dia nak kata tu saja. Sampai situ saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.